Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Siti Huraiza Ruslan. Kepada mereka yang baru datang, selamat datang. Kepada mereka yang telah lama support channel kecil ini, selamat datang kembali. Dan jangan lupa teruskan sokongan anda kepada kami dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share for more. Kali ini kita bertemu dalam segmen All About Malaysia, di mana segmen ini kita akan tampilkan kisah-kisah tentang Malaysia, tanah air yang kita cintai ini. Untuk episod kali ini, kita akan menelusuri sejarah kepahlawanan Malaysia yang panjang sehingga kita memperoleh kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Tapi dalam kita nak mendapat kemerdekaan ni, kita ada banyak pahlawan. Cuma kita akan bawakan satu demi satu untuk Reza Hayati. Tanpa berlengah lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Mat Lela adalah satu nama yang digunakan oleh masyarakat Melayu dahulu. Tapi menurut laman sesawangnegeri.pahang.com, nama ini hanya digunakan oleh 2 orang sahaja, Rezas. 2 orang sahaja di negeri Pahang pada ketika itu. Iaitu seorang tu Mat Lela, anak Datuk Bahaman, manakala seorang lagi adalah Haji Mat Lela bin Buang yang akan kita ceritakan pada hari inilah. Kedua-dua tokoh ni merupakan pahlawan yang mempunyai ilmu kepahlawanan yang tinggi. Walau bagaimanapun, Mat Lela bin Buang ni tidak berapa dikenali ramai. Saya pasti ramai di antara Rezas ni tak banyak yang kenal dengan beliau sebab beliau ni berahsia dan tertutup orangnya. Baiklah, bercerita tentang Mat Lela ni, mari kita kenali beliau dengan lebih dekat supaya kita semua dapat menghargai jasa-jasa beliau yang telah beliau curahkan untuk kita semua. Jadi, salah satu elemen yang penting kalau kita bercakap tentang Mat Lela ni, dia merupakan sahabat kepada Mat Kilau. Saya rasa semua Rezas tahu Mat Kilau ni siapa. Mat Kilau ni telah pun diangkat ke dalam layar perak menerusi filem Mat Kilau yang berjaya memecah rekod, Rezas. Rekod apa? Kutipan pada tahun 22 sahaja dengan jumlah kutipan 97 juta. Hebat tak tu? Hebat tak hebatnya 97 juta ni dikutip hanya dalam masa tayangan selama 40 hari sahaja. Yang lebih hebatnya tu, kutipan 97 juta ni tidak pernah dibuat oleh mana-mana filem, sama ada filem Melayu ataupun filem dari luar negara sebelum Mat Kilau tu lah. Okay, berdasarkan pencarian kami di internet, maklumat tentang kelahiran kita tak dapat. Kita tak temui lah tarikh bila dia lahir, bulan berapa, tahun bila. Tapi berdasarkan kepada catatan kematian Mat Kilau, kematian Mat Lela ni, dia telah meninggal pada tahun 1995. Ketika tu usia dia berusia 118 tahun dan dia meninggal akibat sakit tua. Lama kan Rezas dia hidup? Kenapa lama? Mungkin disebabkan oleh gaya hidupnya yang sihat lah. Sebelum kita teruskan, marilah Rezas kita bersama-sama sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada roh Muhammad Lela ini. Baiklah Rezas, kalau dikira dari tahun kematiannya
dengan usia kematian dia pada pada 118 tahun tu, bermakna Mak Lela ni lahir pada tahun 1877. 1877. Panjang sungguh riwayat dia, Rezes. Macam yang saya cakap tadi, mestilah selain daripada ilmu kepahlawanan, dia mempunyai cara ataupun petua-petua penjagaan kesihatan yang baik. Mak Lela ni dilahirkan di Kampung Luit, Pahang. Saya rasa Rezes yang dari Pahang ni mesti tahulah dekat mana letaknya Kampung Luit ni. Manakala tempat peristirahatan terakhirnya adalah di Kampung Mercong, Pekan, Pahang. Panjang sungguh nak sebut pun. Dan saya rasa orang-orang Pahang, terutamanya orang-orang Pekan ni memang tahu dekat mana Kampung Mercong ni. Okay, sifat asli kalau bercakap tentang Haji Mak Lela ni, dia adalah seorang yang sangat perahsia. Sebab itulah identiti dia ni susah sangat nak kita temui. Even kita punya tim membuat kajian tentang tokoh yang seorang ni memang susah kami nak temui. Dan beliau seterusnya juga banyak menyimpan rahsia. Sebagai contoh, dalam satu kejadian yang membuktikan beliau ni sangat perahsia ialah apabila dia dikunjungi oleh para pemberita, di mana para pemberita ni datang berjumpa Mak Kilau datang berjumpa dengan Mak Lela sebab dia nak tahu tentang Mak Kilau. Sebab daripada desas-desus yang tersebar, Mak Lela ni adalah kawan baik kepada Mak Kilau. Tapi apa Mak Lela cakap? Dia kata dia hanya dengar je pasal Mak Kilau ni. Dia tak tahu pun siapa Mak Kilau. Padahal realitinya Mak Kilau ni selalu je datang ke rumah Mak Lela. Okey. Dan dia datang ni memang datang atas tiket penyamaran lah, di mana Mak Kilau ni dia menggunakan nama Mak Din ataupun Mak Dahan masa dia datang jumpa. Pada awalnya dia memang dalam realitinya kata anak Allahyarham, Mak Kilau ni selalu je datang ke rumah Mak Lela tadi. Sebab apa? Dia ni datang secara bersembunyi sebab dia nak melindungi identiti dia kepada daripada diketahui oleh penjajah Inggeris. Sebab memang Inggeris cari Mak Kilau ni, memang dia nak sangat Mak Kilau ni. Tapi akhirnya lama kelamaan Mak Lela pun berterus teranglah dengan anak beliau bahawa orang tua yang datang ke rumahnya itu adalah Mak Kilau sebenarnya. Okey, Mak Kilau ni juga dikenali dengan nama Tok Janggut. Tapi jangan salah ya Rezes, Tok Janggut yang kita kenali selama ini yang berjuang di Kelantan tu berbezalah daripada Mak Lela ni. Mak Lela ni Tok Janggut juga, tapi bukan Tok Janggut yang di Kelantan. Mungkin nanti salah satu episod kita akan bahas juga tentang Tok Janggut di Kelantan. Okey Rezes, kita kembali semula kepada cerita Mak Lela tadi. Okay, Haji Mak Lela ni dia menetap di Kampung Mercong Nasi Pekan tadilah. Sebelum tak lamanya dia menetap kat situ, sebelum Sultan Pahang pertama lagi dia dah menetap kat situ. Siapa nama Sultan Pahang yang pertama? Sultan Ahmad Muazzam Shah. Dia bersemayam ni selepas Mak Lela menetap di sana. Sesuai dengan usia panjang yang direzekikan kepada Mak Lela ni hidup dalam 5 pemerintahan Sultan Pahang, iaitu Sultan Ahmad Muazzam Shah, Sultan Mahmud, Sultan Abdullah Al-Muttasim Billah, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah dan Sultan Haji Ahmad Shah. Hebat kan? Dia rasa 5 pemerintahan sultan dan mungkin kalau kita tanya dia boleh cakap sultan ni macam mana, sultan tu macam mana, sultan mana yang best, sultan mana yang menarik, sultan mana yang macam-macam lah. Perpindahan Haji Mak Lela ni dari Kampung Luit ke Kampung Mercong bersama-sama dengan Tok Kancil. Tok Kancil ni merupakan bapa saudara dia.
Okey, Tok Kanca ni siapa? Dia juga seorang pahlawan yang terlibat dalam Perang Kelang dan juga Perang Bendahara di Pahang. Walau bagaimanapun, menurut cerita orang dulu-dulu, Haji Mat Lela ni dia tak pernah raises, tak pernah mengangkat senjata dalam melawan penjajah Inggeris. Tapi sebagai anak jati Pahang ni, pastinya dengan ketinggian ilmu yang dia adalah cara dia sendiri macam mana dia nak menentang penjajahan. Manakala dari pandangan Mak Kilau pula, dia bagi tahu juga dekat anak murid beliau bahawa anak murid beliau yang dia bagi tahu ni bernama Ishak bin Awang. Dia bagi tahu bahawa dekat kampung tu ada seorang tua yang bernama Mat Lela. Orang tua tu sangat berani dan sangat gagah lah. Sebab mungkin mereka ni mempunyai ilmu kepahlawanan yang sama. Jadi dia bagi tahulah kepada Ishak tadi tu, dekat situ ada seorang tua yang nama Mat Lela. Mat Lela ni gagah dan Mat Lela ni juga berani. Jadi Ishak tadi tu dia ambil kesempatan tu untuk pergi bertemu dengan Haji Mat Lela tu secara langsung. Yelah, kalau kita dengar seseorang tu hebat, mestilah kita sendiri nak pergi. Kita nak tahu macam mana kehebatan dia, macam mana penampilannya, macam mana wajahnya, macam mana kata-katanya, macam-macam yang kita nak tahu. So itulah yang mendorong Ishak tadi pergi menziarah Mat Lela ni dengan secara langsung. Selain daripada itu, Mak Kilau juga menceritakan kegagahan Haji Mat Lela ni mengangkat besi binaan jambatan seorang diri. Dalam benda ni berlaku dalam suatu peristiwa. Peristiwa ni pada satu hari penduduk kampung ni pun dia pergilah berjumpa dengan Mak Lela. Dia minta tolong Mak Lela untuk selesaikan masalah dia orang dekat kampung tersebut berkenaan dengan jambatan ni lah. So bila datang kepada Mak Lela pun bersetujulah nak tolong selesaikan masalah tu. Mak Lela pun pergilah jumpa dengan kontraktor tu. Dia jumpa kat mana? Katanya dia jumpa dekat atas jambatan. Bila Mak Lela minta tolong kontraktor untuk alihkan besi penghentak yang berat tu, kontraktor tu jawab apa? Dia kata, kalau awak nak, awak alihlah sendiri. Buat susah saya je lah semua ni. Lepas tu Mak Lela ni rasa macam geram lah kan. Kalau kita pun kalau kita dah minta tolong baik-baik, tiba-tiba orang ni jawab dengan sombong, angkuh macam tu, mestilah kita rasa menyirap je darah kita kan. Lepas tu Mak Lela ni buat apa? Dia kuis je dengan kaki kanan dia tu besi jambatan tu berdebung jatuh terus ke dalam sungai tu. Lepas tu kontraktor tu pun dia terperanjat lah. Tengok betapa hebatnya Mak Lela ni, betapa kuatnya besi yang macam tu. Boleh pula Mak Lela ni kuis sikit je dengan kaki dia, jatuh ke bawah. Jadi dia pun rasa takut lah. Dia rasa takut, dia pandang Mak Lela tu, dia tergaman sekejap, dia pandang Mak Lela tu, saya rasalah Mak Lela ni jeling kat dia. Kemudian dalam hati Mak Lela mungkin, apa lagi, kau berani macam-macam dengan aku? Tapi mungkin Mak Lela tak cakap macam tu lah kan. Kemudian dengan terketar-ketar, kontraktor tu terus cakap dia minta maaf dengan Mak Lela. Sebab mestilah kontraktor tu fikir besi yang berat yang hanya boleh diangkat dengan kren tu pun dia kuis dengan kaki je boleh jatuh ke dalam sungai. Apatah lagi dia yang hanya berat tu berapa puluh kilo je kan. Mestilah dia takut. Jadi masa tu selesailah dan penduduk kampung pun gembiralah dengan penyelesaian yang telah dibuat oleh Mak Lela. Okey Reza, sekarang kita masuk pula dari segi amalan yang dilakukan oleh Haji Mat Lela ni pula. Seorang yang memiliki ketinggian ilmu ni pastilah banyak dia punya, orang kata, amalan-amalan, mestilah dia banyak mengamalkan ilmu-ilmu. Tapi setakat yang kami dapati, Mat Lela ni memang seorang yang Islamik. Dia mengamalkan ilmu-ilmu yang berlandaskan agama lah. Dia tak adalah main orang kata main
puja-puja semangat ke, puja-puja roh, tak ada. Okay, beliau ni digambarkanlah seorang yang rajin beribadah, dia selalu menunaikan solat, orang kata solat sunat, dia selalu juga baca Quran, dan dia ni kurang makan. Sebab apa dia kurang makan? Sebab dia selalu melakukan puasa sunat. Mungkin inilah Reza salah satu sebab orang ni boleh orang kata panjang usia dia tu, sebab dia kurang makan. Bila kita kurang makan, selalunya kita punya buah pinggang, kita punya organ-organ dalaman ni akan menjadi lebih sihat lah. Selain daripada tu, dia juga mempunyai ilmu yang tinggi sama macam Mak Kilau, dan dia pun mengamalkan buntat embun. Okay, buntat embun ni yang saya faham lah, buntat embun ni air embun yang turun di dini hari tu, dia sebab itulah, disebabkan amalan dia itulah dia jadi seorang yang gagah dan jadi seorang yang dia boleh menghilangkan diri dia daripada pandangan mata kasar ni. Dia, apa yang dia buat ni sebenarnya lebih kurang je macam apa yang Mat Kilau buat, sebab mungkin mereka ni mempunyai ilmu daripada perguruan yang sama. Okay, seterusnya menurut cerita daripada anak beliau, iaitu Allahyarham Guru Zul ni, semasa kecil Guru Zul ni dia ikut ayah dia ni pergi ke hutan. Dia pergi ke hutan ni buat apa? Cari akar-akar kayu. Katanya Mak Lela ni banyaklah memberi tunjuk ajar kepada beliau tentang akar-akar kayu, akar-akar kayu yang berguna lah, seperti rempah gunung, sekecut, tongkat ali hitam, serapat, jendulung, akar meroyan, kacip Fatimah dan banyak lagi lah. Kata Guru Zul ni juga, menurut kata bapanya, akar kayu ni dia ada dua. Ada yang boleh dijadikan penawar dan ada juga yang boleh dijadikan racun, ataupun pendek kata dia beracun lah. Okay, berbalik semula kepada cerita buntat embun tadi, disebabkan memakai buntat embun ni, Mak Lela ni dia jarang tidur pada waktu subuh. Dalam agama kita pun kita digalakkan untuk tidak tidur selepas subuh kan. Sebab pada masa ni lah pemakai-pemakai buntat embun ni dia bertambah segar dan dia tak rasa mengantuk. Dan masa ni lah mereka ambil kesempatan untuk membuat semualah kerja-kerja aktiviti harian mereka di dalam rumah ke, di luar rumah ke. Jadi dia tak tidur lah, pendek kata dia memang tak tidur lepas waktu subuh. Okay, setiap pagi juga Mak Lela ni dia akan tadah sebekas embun. Buat apa dengan air embun tu? Sebab dia nak minum, sebab dia kata air embun ni banyak khasiat. Selain daripada minum, dia titiskan embun tersebut dalam mata dia. Sebab itu air embun ni sangat mujarab lah bagi mengikut kata Mak Lela. Dan sebab itu Mak Lela ni dia boleh baca Al-Quran sampailah ke usia dia yang telah tua tu. Maksudnya dia tak perlu pun baca pakai kanta ke, pakai cermin mata ke. Dengan mengamalkan buntat embun ni, menurut katanya dia boleh baca Al-Quran sampailah dia tua. Okay, selain daripada tu, Mak Lela ni juga dia berperanan sebagai pawang. Okay, sebagai pawang yang pakar dalam perubatan tradisional Melayu lah pada ketika tu. Dan dia juga menjadi, ramai jugalah masyarakat ni berkunjung ke rumah beliau untuk minta diubati lah. Okay, dan rumah dia ni juga selalulah didatangi oleh orang-orang yang nak minta didoakan, nak minta air penawar dan sebagainya. Yang pelik tu Reza, Mak Lela ni dia boleh tahu siapa yang akan datang ke rumah beliau walaupun tidak diberitahu terlebih awal. Okey, sebagai contoh, pada satu hari tu dia pesanlah dekat anak-anak dia, dekat isteri dia, dia kata jaga tingkah laku. Tak lama lagi akan ada orang nak datang rumah kita. Sebab apa? Orang tu nak datang berubat. Orang tu akan datang 3 orang. Seorang Melayu, seorang Cina, seorang India. Okey, jadi tak lama lepas tu
Datanglah 3 orang ni seperti mana yang disebutkan oleh Mak Lela tadi. Agaknya Rezes, kalau kita tanya masa tu sebelum orang tu datang, macam mana bentuk badan orang tu, kulit orang tu warna apa, mesti Mak Lela ni boleh jawab. Okay, sekarang kita beralih pula kepada kehebatan Haji Mak Lela ni ketika berhadapan dengan penjajah Jepun. Okey, saya rasa semua orang tahu kalau sebut penjajah Jepun ni, asal dia mendarat je dekat mana-mana bumi dalam Malaysia ke dalam dunia ni, memang akan jadi kucar kacir, memang akan jadi kelam kabut semua orang. Begitulah juga dekat kampung Mak Lela ni. Bila Jepun datang je, semua orang bertempiaran lari masuk ke hutan. Termasuklah jiran-jiran, tetangga Mak Lela ni. Tapi Mak Lela dia tak takut, Rezes. Dia tetap duduk diam-diam dekat kampung dia. Dia nak jaga kampung dia daripada apa-apakan lah oleh tentera Jepun. Yang hebatnya tu, yang ajaib lagi, pelik lagi, anehnya tu, bila orang Jepun ni masuk, tentera Jepun ni masuk ke kampung tersebut, Mak Lela ni dia boleh menghalang tentera Jepun ni daripada masuk menyelongkar rumah, masuk ke kedai-kedai penduduk kampung. Tapi tentera Jepun ni dia rasa macam ada sesuatu yang menghalang dia orang ni daripada melakukan apa-apa yang dia orang nak buat lah. Maksudnya nak mengkhianati, nak merosakkan apa-apa yang ada kat kampung tu. Tapi dia tak dapat tangkap siapa yang sebenarnya yang menghalang mereka. Sebab apa? Dia tak nampak Mak Lela ni. Dia tak nampak wajah Mak Lela. Dia tak tahu pun ada Mak Lela tu dekat mana. Dia tak tahu pun itu adalah orang ke bukan ke. Jadi dengan tak nampaknya tentera Jepun ni, Mak Lela ni lebih senang lah nak buat apa yang dia nak buat lah. Sebagai contoh, dia cederakan tentera Jepun tu. Sampai lama kelamaan tentera Jepun ni dah rasa macam pelik lah. Dia rasa semacam je kampung ni. Tentera Jepun pun dia buat keputusan untuk tinggalkan kampung Mak Lela ni. Dan Alhamdulillah penduduk kampung balik semula ke kampung dengan aman dan bahagianya. Okey Reza, sekarang kita masuk ke kepribadian Mak Lela yang tegas. Baiklah, kalau kita cakap tentang pahlawan, mesti saya rasa bukan saya je, Reza semua pun dah dapat agak bahawa pahlawan ni dia seorang yang tegas, dia seorang yang tepati janji, berdisiplin dan macam-macam lagi lah sikap-sikap yang perlu ada pada pahlawan lah, ataupun zaman sekarang ni sikap-sikap yang perlu ada pada seorang tentera kita. Okey, jadi Mak Lela ni bila dia mendidik anak-anak dia didik dengan sungguh-sungguh. Dia terapkan ilmu agama, dia tekankan tentang pelaksanaan solat 5 waktu. Tapi kalau anak dia tu degil, tak nak mendirikan solat, tak dengar cakap dia, jadi rotan lah yang akan ambil alih mengajar anak dia. Maksudnya dia tak teragak-agak, Rezes, dia akan rotan je anak dia supaya anak dia tu kekal dalam disiplin yang telah dia tetapkan. Okay, cerita Guru Zul, setiap hari dia ni ditugaskan oleh bapanya Mak Lela tu tadi untuk membakar sabut kelapa di bawah rumah. Kenapa dia bakar sabut kelapa tu? Sebab masa tu mungkinlah tak ada lagi shell top ke, boygon ke, tak ada lagi. So itu adalah salah satu cara dia dapat menghalau nyamuk daripada memasuki rumah. Sebab apa? Sebab Mak Lela ni cakap dia tak nak ada seekor pun nyamuk yang ganggu dia ketika dia sedang solat maghrib. Tengok betapa Mak Lela ni mementingkan sangat ajaran agama dan amalan-amalan yang berteraskan agama. Mak Lela juga dia turut tanamkan sifat berani kepada anak-anak beliau, di mana ketika hendak pergi ke sekolah, anak-anak beliau ni terpaksa lalu di kawasan hutan tebal, dan dekat kawasan hutan tebal tu masih nampak lagi tapak kaki harimau, tapak kaki beruang. Kalau saya, Rezes, hari-hari saya akan cakap dengan bapa saya sakit perut, saya tak boleh pergi sekolah. Sebab apa? Yelah, kalau dah tengok tapak kaki harimau, tapak kaki beruang, bila-bila masa harimau dengan beruang ni boleh keluar daripada
hutan tu untuk cari mangsa dan mungkin kita salah satu daripada mangsa. Tapi Mak Lela cakap apa bila anak-anak dia mengadu? Mak Lela kata beruang, rimau tu pun nak makan, nak hidup macam kita. Lagi satu dia cakap tidak akan mati anak-anak dia tu disebabkan oleh harimau dengan beruang tadi kalau ajal tak datang. Okay. Yang lebih menakjubkan lagi cerita pada masa tu apabila Mak Lela ni dia pernah lah berjalan dekat sekitar kawasan hutan tebal tu, tiba-tiba ada seekor beruang yang sangat besar datang daripada belakang dan mencakar dia. Tapi masalahnya, bukan masalah lah, keajaibannya kulit Mak Lela ni langsung tidak tersentuh oleh, tidak berbekas. Beruang ni dah cakar dia, beruang ni dah gigit dia, tapi kulit dia tak ada kesan langsung. Dan akhirnya beruang tu dapatlah ditangkap dan diserahkan kepada Mergas Tua. Mungkin kalau zaman sekarang ni perhilitan lah. Okay, seterusnya Reza, kita beralih kepada kerjaya Mak Lela. Mak Lela ni merupakan seorang yang selalu menebang batang nibong lah, sebab punca pencarian Mak Lela ni daripada batang nibong. Kalau Reza tahu, mungkin editor saya boleh tunjukkanlah nanti batang nibong ni dia merupakan satu batang yang panjang dan dia juga berduri. Okey, kenapa pada masa tu orang perlukan nibong? Nibong ni dibuat untuk dijadikan kelong di laut lah. Maksudnya dia gunakan untuk perahu-perahu yang hendak pergi menangkap ikan. Okay. Menebang pokok nibong ni bagi Mak Lela adalah satu perkara yang sangat mudah lah. Pada dia tebang nibong tu mungkin macam kita ni petik brokoli je lah kot. Okay, jadi dia selalu lepas dia tebang nibong tu, dia dah ada tempat khas lah kat mana dia nak bawa batang nibong tu pergi. Selalunya dia akan tarik pakai tali. Tapi sebenarnya dia tak lama pun tarik pakai tali ni. Bila dia pandang kiri kanan, depan belakang tak ada orang, dia akan pikul Rezes. Dia pikul batang nibong yang besar, yang berat dan yang panjang. Dah lah panjang, berduri pula tu, dia pikul sorang-sorang dan dia hantar ke tempat yang telah dia sediakan lah. Okay, tapi macam mana benda ni boleh bocor? Sebabnya zaman dulu-dulu bukan tak ada orang kepoh-kepoh ni. Orang kepoh-kepoh pun ada. Orang selalu mengintai dia nak tengok apa Mak Lela ni buat. Jadi berbeza ya Rezes. Kalau orang dulu kepoh dia mengintai secara fizikal. Kita sekarang kepoh kita mengintai dekat media sosial. Sekali orang buat salah, habis semua cerita yang 10 tahun lepas pun terbongkar balik, kebabum keluar balik. Macam-macam lah kalau netizen kita zaman sekarang kan. Okay, so itu netizen zaman dulu-dululah. Dia lebih beretika, dia lebih sopan. Mahu tak sopan berhadapan dengan Mak Lela, habis kau. Okay, dalam kejadian yang lain pula, Mak Lela ni macam saya cakap tadi, batang nibong ni dia gunakan, orang-orang dulu gunakan untuk membuat payang. Okey, payang nanti saya akan cakaplah apa itu payang. Okey, satu hari adalah satu toke Cina ni dia tempah payang ni dengan Mak Lela. Sebenarnya dia adalah persepakatan berapa lama perlu siap. Dia orang dah nego lah berapa lama, harganya macam mana, bila benda tu boleh datang ambil dan sebagainya. Tapi toke Cina ni dia rasa tak sabar. Ada lagi beberapa minggu tempoh yang dijanjikan tu nak sampai, tapi mungkin dia dah tak boleh sabar sangat. Dia datang tanya Mak Lela. Mak Lela kata dia tak buat pun lagi payang tu. Jadi dia pun macam bengang lah kan. Masa tinggal berapa lama je lagi, habis kau kenapa tak siap-siap lagi? Aku nak guna ni, nak cepat, nak pergi menangkap ikan, nak pergi buat kerja aku, tapi tak siap macam mana? Kan lagi 3 minggu tak siap, sampai tarikh kebetulan tarikh yang betul yang nak ambil tu tak siap lagi. Dia macam bengang lah. Dan apa yang dia cakap tu mungkinlah menyinggung perasaan Mak Lela tu. Tapi Mak Lela dia cool je masa tu. Dia tak tunjuk pun yang dia rasa bengang dengan toke Cina tu. Bila toke Cina tu balik,
seperti biasalah, bila balik dia bersiap-siap, malam tu dia tidur, tiba-tiba dia bangun esoknya, agaknya dia nak keluar, nak pergi buat aktiviti harian dia lah. Alangkah terkejutnya toke Cina tu bila dia buka pintu tu, payang yang besar tu dah ada tertongok kat depan pintu bilik dia. Bukan pintu bilik, pintu rumah dia. Okey. Dia memang terperanjat sebab payang yang besar tu dia sangat berat dan dia memerlukan 10 orang yang gagah perkasa untuk angkat. Dia rasa gementar, dia rasa berdebar, dia rasa tak lain tak bukan ni mesti kerja Mak Lela tadi. Macam mana tak terperanjat, Rezes? Tadi semalam kita pergi tanya, dia kata tak siap lagi. Bukan tak siap lagi, bukan setakat tak siap lagi, tapi tak buat pun lagi. Dalam masa semalaman, benda tu boleh siap dan boleh datang sendiri dekat depan pintu. Kalau diangkat beramai-ramai, mestilah ada bunyi kan malam tu, bising-bising orang angkat barang berat kan. Ini tidak, tiba-tiba je pagi tu dah ada dekat depan rumah dia. Okay, selain daripada tu, Mak Lela juga dia ni handal dalam bersilat. Bersilat ni yang paling dia handal adalah silat pulut. Di mana dia berpasangan dengan Tok Putih. Selain daripada handal dalam mengangkat besi berat, dalam ilmu kepelawanan, dia juga handal dalam ilmu silat, terutamanya silat pulut. Silat pulut ni dia tonjolkan kepandaian dia tu sewaktu perkahwinan anak dia. Dia berpasangan dengan Tok Putih, di mana Tok Putih ni juga merupakan orang yang tersohor lah dekat kampung tersebut. Ni, kalau bersilat untuk buat persembahan pun cantik, Rezes. Kita boleh bayangkanlah macam mana jurus silat dia kalau dia melawan musuh. Saya rasa dengan satu jurus silat je, musuh tu akan jatuh tersungkur disebabkan oleh Mak Lela ni. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada reaksi Mak Lela ni apabila dia mengetahui Mak Kilau mengakui bahawa diri dia adalah Mak Kilau. Okay, peristiwa ni berlaku pada 26 Disember 1969 di mana Mak Siam, yang selama ni orang kenal dia Mak Siam, dia isytiharkan, dia maklumkan kepada semua orang yang dia sebenarnya adalah Mak Kilau. Mak Kilau anak Tok Gajah yang menentang campur tangan Inggeris di Pahang. Okay. Pada pengisytiharan tu, ramailah orang terkejutlah dan ramai orang berbondong-bondong datang bertemu dengan Mak Kilau. Yalah, pahlawan Melayu kot. Tahun 1969. Orang mesti tak sangka pahlawan Melayu ni masih hidup rupanya. Kalau saya pun masa tu, saya akan pergi, Rezes, nak tengok pahlawan yang banyak berjasa kepada negara kita ni. Tapi apa reaksi Mak Lela? Mak Lela pun cakap apa? Mak Lela kata, Mak Kilau ni nak matilah tu. Sebab itulah dia dedahkan identiti dia. Okay. Jadinya Mak Lela ni dia rasa memang pada firasat dia Mak Kilau tu dah nak mati. Sebab itulah Mak Kilau ni berani dedahkan identiti dia. Baiklah, Reza, sebelum kita akhiri episod kita pada kali ini, tadi saya duk sebut payang. Payang tu apa? Okey. Payang ni saya ambillah daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka di laman Sesawang tu. Payang ni merupakan sejenis perahu layar yang sangat besar yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Sebab itulah tadi saya ada cakap tak nak guna perahu, nak tangkap ikan kan. Sebab payang ni memang digunakan untuk menangkap ikan. So payang ni dia biasanya berukuran antara 10 meter hingga 13 meter panjang dan 1.8 meter lebar. Lebar ni dia nak ukur lebar ni, dia ukur di bahagian perut lah. Sebab kalau kita tengok perahu ni dia macam tirus kan, dekat hujung, dekat perut tu dia melebar, dekat tengah-tengah, lepas tu dia tirus balik. Jadi kelebaran tu diukur di bahagian tengah. Tapi untuk payang yang besar, tadi tu ukuran untuk payang yang kecil. Tapi untuk payang yang besar ni, dia boleh, panjangnya boleh mencecah 13.7 meter dan dia punya lebar yang di bahagian perut tu boleh mencecah sehingga 4 meter. So, payang ni juga boleh memuatkan antara 20 hingga 25 orang awak-awak.
20 hingga 25 orang awak-awak perahu itulah. Payang dia juga boleh dikatakan sejenis pukat lah yang digunakan oleh nelayan Melayu silam. Okay, untuk itu saya rasa sampai di sini sajalah Razors. Kita bercerita tentang Haji Mat Lela yang merupakan salah seorang tokoh tanah air kita. Kalau ada sesiapa yang tahu ataupun yang ada maklumat yang lebih lengkap, yang kata yang tahu cerita sebenar, mungkin boleh komen di kolom komentar di bawah dan jangan lupa betulkan mana-mana fakta yang salah sekiranya ada terdapat kesalahan sepanjang penyampaian saya pada kali inilah, sebab kita sebenarnya nak tahu tentang sejarah yang tepat. Jadi silalah betulkan mana yang salah. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa teruskan sokongan anda kepada channel yang kecil ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share for more videos yang akan datang. Terima kasih.